Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Dawson dan ini pastikan sahih 17 Januari 2022. Seperti biasa kita mulakan terlebih dahulu perkembangan terkini kes COVID-19 setakat hari ini 17 Januari 2022 pada jam 12 tengah hari. Ini yang dikemas kini oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kes kembali menurun iaitu 2,342 kes. Ini menunjukkan satu perkembangan positif penurunan kes kebelakangan ini dan juga menjadikan jumlah kumulatif kes kini melebihi 2.8 juta kes. Dan maklumat ini akan terus diperinci selepas tengah malam ini di laman web covidnow.moh.gov.my. Anda boleh terus ke laman web berkenaan untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan jumlah jangkitan, mereka yang pulih, mereka yang mendapatkan vaksinasi sama ada dos penggalak dan sebagainya. Baik, seterusnya, selain daripada kes COVID-19 yang kita khawatir ketika ini, dan perlu kita lihat juga berkenaan dengan situasi semasa banjir di Malaysia. Ini apa yang boleh kita kongsikan kepada anda setakat semalam jam 3 petang. KKM ingin maklumkan bahawa jumlah pusat pembinaan sementara ataupun PPS yang masih beroperasi iaitu hanya satu PPS sahaja yang berada di Johor ketika ini, dan jumlah di negeri banjir hari ini hanya satu sahaja iaitu di Johor, dan jumlah keseluruhan mangsa banjir hanya 74 orang. Dan melihat kepada kes di PPS melibatkan kes COVID-19, dilaporkan kes positif COVID-19 di PPS melibatkan 15 kes dan tiada kes baru setakat semalam yang dilaporkan, dan jumlah kluster COVID-19 hanya satu kluster yang dilaporkan setakat hari ini. Dan antara lain kami kongsikan juga kepada anda, dan anda boleh dapatkan maklumat di laman web khas KKM dan juga siaran media yang kita kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya kita ingin lihat kepada status terkini vaksinasi populasi di Malaysia. Ini juga berkaitan dengan booster ataupun dos penggalak. Kalau kita lihat di sini, sekurang-kurangnya satu dos kini 79.7% menghampiri 80%, diikuti lengkap vaksinasi 78.6%. Ini adalah populasi rakyat Malaysia, dan bagi dos penggalak 28.7% dan juga kita boleh katakan menghampiri angka 30%. Ini satu pengembangan positif, dan kini dos penggalak dibuka secara mega ataupun kita panggil sebagai PPV integrasi mega booster. Dan ini kami kongsikan kepada anda apa sebenarnya yang anda perlu lakukan sekiranya anda mendapat tarikh janji temu pemberian dos penggalak atau kita katakan sebagai dos booster ini, dan anda perlu berada di ruang pemerhatian. Kaedah dan juga templatenya sama seperti mana anda menerima dos primer iaitu dos pertama dan juga dos kedua 3 bulan ataupun 6 bulan sebelum ini. Dan ini kami kongsikan kepada anda kalau anda dapat saksikan ketika ini di kaca TV anda. Ini adalah langkah-langkah dan juga infografik yang ingin kami kongsikan kepada anda. Dan yang paling penting adalah anda perlu melihat kepada poin yang terakhir iaitu elakkan aktiviti lasak dalam tempoh seminggu selepas menerima dos penggalak. Ini bagi memastikan anda berada dalam keadaan sihat kerana kesan sampingannya adalah sama seperti mana anda menerima dos pertama dan juga dos kedua sebelum ini. Dan masih lagi bercakap berkenaan dengan COVID-19, bagi tempoh kuarantin bagi kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Ini adalah data yang dikemas kini oleh KKM. Ada dua bahagian yang anda perlu lihat di sini iaitu telah menerima dos penggalak dan juga lengkap vaksinasi, sama ada belum lengkap ataupun tiada vaksinasi. Tempoh kuarantin dipendekkan kepada 5 hari bagi mereka yang sudah pun menerima booster shot ataupun dos penggalak. Dan juga anda perlu melihat kepada kriteria dan juga tata cara yang perlu anda ikuti sekiranya anda kontak rapat kepada kes positif COVID-19, sama ada anda lengkap booster shot, dos penggalak ataupun tiada vaksinasi dan sebagainya. Baik, seterusnya, ini kita kongsikan kepada anda amaran skam ataupun penipuan secara dalam talian. Ini dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia BNM. Butiran perbankan seperti nombor PIN dan juga kata laluan ialah maklumat sulit yang tidak sepatutnya didedahkan kepada sesiapa. Anda diminta berhati-hati dan awas dengan email, panggilan ataupun SMS sistem pesanan ringkas daripada penipu yang menyamar sebagai Bank Negara Malaysia bagi mendapatkan data peribadi anda. Jika anda ragu-ragu, anda boleh hubungi CCID Scam Response Center melalui talian 03 2610 1559 seperti tertera di kaca TV anda ketika ini.
Baik, seterusnya kita kongsikan kepada anda satu siaran media yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia seperti mana tertera di kaca TV anda ketika ini berkenaan dengan penafian kewujudan modus operandi penipuan SIM swap. Apa itu yang dimaksudkan dan pihak polis PDRM telah mengesan sebaran informasi melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook mengenai kewujudan modus operandi baharu penipuan yang dinamakan sebagai SIM swap. Menurut mesej tersebut, mangsa akan menerima panggilan yang kemudiannya meminta mangsa menekan butang 1 dan apabila butang tersebut ditekan, anda akan terdedah kepada maklumat-maklumat yang peribadi anda kepada pihak ketiga. Jadi anda diminta berhati-hati kerana informasi tersebut adalah tidak benar. Baik, seterusnya baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu letupan gunung berapi di perairan Tonga. Ini yang kami kongsikan kepada anda, kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkenaan dengan tragedi ataupun bencana alam ini bahawa kita boleh kongsikan di sini, anda boleh lihat di kaca TV anda, berikut kejadian letusan gunung berapi di dasar laut yang berlaku di perairan Tonga pada 12.27 minit tengah hari waktu Malaysia pada 15 Januari lalu dan berdasarkan pada pemantauan berterusan, semakan bacaan tolok pasang surut serta boya antarabangsa dan tempatan serta maklumat laman seseorang Regional Tsunami Service Provider RTSP mendapati tiada ancaman tsunami di Malaysia. Baik, seterusnya ini maklumat penting kepada pengguna lebuh raya khususnya lebuh raya Max dan ini adalah penutupan. Anda boleh lihat projek Setiawangsa Pantai Expressway SPE ini adalah pemberitahuan penting untuk anda. Jadi anda boleh saksikan di kaca TV beberapa laluan telah pun ditutup. Jadi anda perlu ambil maklum kerana penutupan ini akan bermula pada hari ini 17 Januari sehingga 22 Januari 2021 bermula jam 11 malam sehingga 4 pagi. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Seramai 4,500 orang telah menerima suntikan dos penggalak pada hari kedua pembukaan semula pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Axiata Arena Bukit Jalil semalam. Ia antara 4 lokasi vaksinasi yang dibuka semula bagi meningkatkan kapasiti pemberian dos penggalak berikutan penyebaran varian baharu yang membimbangkan. Tinjauan mendapati rata-rata masyarakat menyedari akan kepentingan dalam mendapatkan dos penggalak. Orang ramai disaran sentiasa menyemak janji temu pemberian dos penggalak melalui aplikasi My Sejahtera. Manakala di PPV di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pula, urusan mendapatkan vaksin dipermudah dengan penggunaan borang persetujuan secara dalam talian e-consent. Seorang bayi berusia 3 minggu meninggal dunia akibat COVID-19. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Awam, bayi itu mengalami gejala yang teruk serta disahkan tiada masalah kesihatan lain. Ini merupakan kes kematian kedua membabitkan bayi di negara itu sejak pandemik bermula. Sejak penularan pandemik itu, Qatar telah merekodkan hampir 300,000 kes jangkitan COVID-19 dan 600 kematian daripada 2.6 juta penduduk. Beberapa minggu kebelakangan ini, negara itu mencatatkan turut meningkatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Dalam perkembangan lain, Thailand melaporkan kes kematian pertama akibat varian Omicron COVID-19. Pejabat Kesihatan di wilayah selatan Songkhla berkata, seorang wanita berusia 86 tahun dari Hat Nhai yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin Pfizer-BioNTech meninggal dunia akibat jangkitan Omicron pada 12 Januari lalu. Mangsa yang juga pesakit Alzheimer dipercayai dijangkiti varian Omicron itu melalui cucunya. Analisis tambahan di Makmal menunjukkan wanita tersebut diuji positif bagi varian berkenaan. Kes pertama membabitkan varian itu dikesan di Thailand pada bulan lepas sekaligus merekodkan lebih 10,000 kes Omicron sehingga kini. Sebanyak 8,077 kes baharu COVID-19 direkodkan di negara berkenaan sejak 24 jam lalu dengan 9 kematian. Secara keseluruhan, Thailand telah merekodkan lebih 2.3 juta kes jangkitan dan 21,925 kematian setakat ini. Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan 400 juta wang hasil petroleum kepada Kerajaan Negeri Kelantan sejak 2 tahun lalu.
Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pembayaran itu diberikan secara langsung kepada Kelantan berdasarkan 5% hasil petroleum negeri terbabit dan mengikut harga petroleum semasa. Mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata jumlah pembayaran yang disalurkan ini meningkat berlipat kali ganda berbanding pada tahun 2019 dengan jumlah yang diberikan sebanyak RM28 juta. Mengulas perkembangan lain, Zafrul berkata kerajaan memperuntukkan sebanyak 2.39 bilion kepada negeri itu tahun ini membabitkan kelulusan 351 projek pembangunan berbanding 1.8 bilion dengan 340 projek tahun lalu. Kuil Sri Subramania Swami Batu Cave yang menjadi lokasi tumpuan utama setiap kali Thaipusam mula dipenuhi penganut Hindu yang hadir menunaikan nazar dan sembahyang hari ini menjelang perayaan itu esok. Tinjauan wartawan RTM mendapati penganut Hindu mulai hadir bagi menunaikan nazar dan sembahyang. Selain menganut Hindu, kuil tersebut turut dikunjungi individu pelbagai latar belakang. Menurut Pegawai Informasi Pejabat Batu Cave, K. Tamil Vani, pihaknya menerima kehadiran pengunjung seawal Sabtu lalu. Keadaan bagaimanapun adalah terkawal dengan prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Berbeza sebelum ini, hanya beberapa gerai menjual bunga untuk upacara sembahyang dan gerai makanan dibuka di perakarangan kuil. Bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi, hanya 500 orang dibenarkan masuk ke kawasan kuil pada satu-satu masa. Seramai 400 penduduk daripada 86 buah keluarga yang tinggal di lokaliti Ladang Bairam dan Kampung Kebun Baru dinasihati berpindah buat sementara sesulan insiden kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Burong pada Rabu lalu. Mengurusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kebajikan Negeri, P. Bun Poh berkata, dua pusat pemindahan sementara PPS iaitu Sekolah Kebangsaan Saujana Indah dan Sekolah Kebangsaan Bakap Indah dibuka untuk penduduk terbabit setelah berbincang dengan agensi berkaitan pada 2 petang pada Ahad. Beliau berkata pihaknya sedang meneliti dan mengenal pasti bilangan penduduk terjejas untuk dimasukkan ke dalam senarai bagi memudahkan urusan pemindahan dan bantuan. Pada 12 Januari lalu, tapak pelupusan sampah di Jalan Bairam, Pulau Burong, Nibong Tebal terbakar dalam kejadian kira-kira jam 5 petang. Anggaran keluasan tapak pelupusan adalah 16.2 hektar, namun anggaran kawasan yang terbakar berkeluasan 6.5 hektar. Baik, seterusnya, anggota bomba dan penyelamat bertindak cekap berjaya menghalang seorang pemuda yang dipercayai cuba terjun dari skydeck Menara Kuala Lumpur petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur yang menerima panggilan kecemasan pada jam 5.11 petang bertindak menghantar jentera bersama 25 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Hang Tuah dan BBP Pudu ke lokasi. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Omar Cik Ku berkata, ketika tiba di lokasi, anggota penyelamat mendapati mangsa yang berusia 21 tahun sedang berdiri di hujung bangunan skydeck dipercayai ingin terjun. Omar berkata mangsa kemudian dibawa ke tempat selamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sedikit perkembangan luar negara, seorang jurucakap kerajaan Somalia cedera dalam satu insiden letupan pengebom nekat di persimpangan jalan di ibu negara Mogadishu pada Ahad. Saksi kejadian beritahu jurucakap tersebut, Muhammad Ibrahim Mualimu, dilihat terbaring di atas jalan raya selepas letupan berkenaan. Sesulan letupan itu, badan pengebom nekat berkenaan dilihat bertaburan di atas tanah berhampiran kenderaan yang dinaiki Muhammad Ibrahim. Beliau dikerjakan ke hospital dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Kumpulan militan Al-Shabaab yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda mengaku bertanggungjawab di atas serangan tersebut. Perdana Menteri Somalia Muhammad Hussein Robi dalam satu kenyataan berkata menyifatkan insiden pengoboman itu sebagai satu serangan keganasan yang kejam. Baik, seterusnya, seorang lelaki tergamak menetak bekas bapa mentuanya menggunakan sebilah parang di sebuah kedai makan di Pandan Jaya semalam selepas didesak supaya membayar ganti rugi. Kejadian yang berlaku pada 11 malam itu menyebabkan mangsa yang juga seorang warga asing berusia 51 tahun
mengalami luka di belakang kepala, pipi sebelah kiri dan bahagian lengan kiri. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak berkata, ketika kejadian, suspek berusia 25 tahun yang merupakan warga tempatan membawa sebilah parang dan menetak mangsa beberapa kali sebelum melarikan diri. Akibat perselisihan faham dalam keluarga, seorang lelaki yang disyaki kurang siuman bertindak membakar rumahnya hingga mengakibatkan 2 lagi unit perumahan awam di Setapak Jaya musnah dalam kebakaran petang semalam. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asyari Abu Samah berkata, lelaki yang berusia 38 tahun itu ditahan di lokasi kejadian selepas pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berhubung kebakaran tersebut pada jam kira-kira 4.30 petang. Asyari berkata, tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun insiden tersebut telah mengakibatkan 3 unit rumah tersebut musnah terbakar kira-kira 90%. Kerja-kerja pembersihan sisa pasca banjir di 6 negeri telah mencapai keseluruhan 98.17% siap di bawah fasa pertama dan 100% untuk fasa kedua, melibatkan hanya 2 negeri iaitu Negeri Sembilan dan Melaka setakat semalam. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan NAKMAR memaklumkan sebanyak 438 tan sisa banjir telah dibersihkan pada kedua-dua fasa pembersihan dengan menggunakan 112 jentera dan 354 orang pekerja. Pengendalian kargo di Pelabuhan Kuantan diunjurkan meningkat sebanyak 5% tahun ini daripada 22.9 juta tan metrik setahun yang dicatatkan tahun lalu selepas terkesan dengan pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, kementerian itu menjangkakan kemasukan kapal ke pelabuhan yang mula beroperasi pada tahun 1984 itu akan kembali rancak dengan kehadiran lebih ramai pelabur ke Bandaraya Kuantan selain sektor ekonomi yang semakin pulih selepas pasca COVID-19. Beliau berkata berdasarkan statistik tahun lalu, sebanyak 22.9 juta tan pengendalian kargo diuruskan berbanding 27.3 juta tan pada 2020. Katanya penurunan itu disebabkan penularan wabak COVID-19 hingga memberi kesan terhadap jumlah pengendalian kargo. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli bercadang untuk memasang kolar penjejak pada kira-kira 150 ekor harimau Malaya di seluruh negara untuk memudahkan urusan menjejaki haiwan mamalia itu. Menterinya Taqiyuddin Hassan berkata penggunaan kolar penjejak dengan teknologi satelit itu dapat mengesan sekiranya hidupan liar itu berpindah ke kawasan lain atau keluar dari habitat asal. Baik, seterusnya. Stigma negatif masyarakat antara faktor yang menghalang penagih dadah untuk tampil mendapatkan rawatan dan bantuan profesional terhadap masalah penagihan yang mereka hadapi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, beliau berkata pada pemberita selepas melancarkan inisiatif mengakhiri AIDS melalui kerjasama pintar kerajaan dan badan bukan kerajaan atau secara ringkasnya NGO model KK 2.0 peringkat kebangsaan pada Ahad. Khairi menjelaskan perkara itu dibangkitkan beliau susulan pendekatan yang dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan khususnya Majlis AIDS Malaysia MAM melalui program itu sedikit sebanyak berjaya mengubah persepsi masyarakat terhadap mereka yang hidup dengan HIV AIDS. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita mula bercakap berkenaan dengan undi 18 dan malam ini kita akan bercakap berkenaan dengan itu pengundi 18 dan pendaftaran pemilihan secara automatik atau ringkasannya PPSA. Malam ini perbincangan langsung bersama dengan Datuk Abdul Ghani Saleh, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR pada malam ini 17 Januari 2022 yang akan bersiaran secara langsung di TV1 saluran berita RTM dan melalui RTM Klik. Jadi anda diminta untuk tonton rancangan ini untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dan baru-baru ini kita dimaklumkan berkenaan dengan bekalan darah semakin berkurangan. Jadi ayuh kita derma darah. Waktu operasi pusat derma darah statik semasa PKP juga telah bermula pada tahun lalu. Jadi anda boleh ke lokasi-lokasi yang dinyatakan seperti mana tertera di kaca TV anda dan anda perlu mendapatkan nasihat sebelum menderma darah kerana satu tabung darah boleh menyelamatkan 3 nyawa.
Dan seterusnya, jangan sebar kandungan berbaur hasutan. Ini yang berlaku kebelakangan ini apabila ramai masyarakat Malaysia khususnya meluangkan masa di media sosial. Jadi anda diminta untuk berhati-hati apatah lagi menyebarkan kandungan yang berbau hasutan. Kerana anda boleh didakwa berdasarkan akta-akta semasa berkaitan dengan media. Baik, seterusnya, saluran aduan Kementerian Pendidikan Malaysia ini yang dikeluarkan oleh KPM. Jadi anda boleh lihat kepada carta alir ataupun infografi yang kami kongsikan. Anda boleh layari portal KPM di moi.gov.my ataupun menerusi talian telefon MyGCC, email dan juga hadir sendiri ke pejabat di Putrajaya dan juga menerusi layar sistem pengurusan aduan awam ataupun SISPA, dan anda boleh menggunakan alamat surat menyurat seperti yang tertera di kaca TV anda. Baik, seterusnya, pengagihan bantuan awal persekolahan BAP 150 bermula hari ini 17 Januari 2022. Pemberian BAP akan dibuat secara tunai atau dikredit ke akaun bank bagi murid-murid yang mempunyai akaun bank, dan seramai 3 juta penerima BAP akan menerima manfaat daripada bantuan ini. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh dapatkan menerusi laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mendapatkan maklumat secara lebih terperinci. Baik, ini kami kongsikan berkenaan dengan pengguna bijak. Apakah info penting pada label ketika anda membuat pembelian produk makanan, minuman dan sebagainya, iaitu maklumat pengeluar, penghilang makanan, ramuan dan bahan yang digunakan. Ini adalah penting untuk anda baca secara teliti. Maklumat nutrisi bahan makanan, kandungan bahan aditif, artificial sekiranya ada, peringatan pada panduan dan penggunaan, status kelulusan dan keselamatan produk, dan yang paling penting sekali iaitu tarikh luput sesuatu produk yang anda beli. Pengguna berhak mendapatkan maklumat lengkap tentang makanan dan produk melalui label sebagai panduan ketika membuat keputusan pembelian. Anda diminta untuk menjadi pengguna yang bijak. Baik, seterusnya, ini satu lagi cerita yang ingin kami kongsikan kepada anda. Nasi Lawak 1.0. Pengarah filem ini sudah kena hentam dengan cikgu sejarah. Ini yang ditulis di poster ini. Saya pasti sesuatu yang menarik untuk anda tonton pada 27 Januari 2022. Dan seterusnya, jom sertai ini poster yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga beberapa agensi lain. My iFitter 1.0. Ini adalah 10 minggu program pengurusan berat badan secara virtual. Ini penting kerana Malaysia diramalkan akan menjadi negara obesiti. Jadi anda perlu menyertai program ini bagi mendapatkan khidmat nasihat secara profesional. Dan apatah lagi, penyertaan adalah secara percuma dan tempoh pendaftaran adalah bermula 5 hingga 16 Januari, tapi anda boleh juga imbas QR untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan program ini. Dan seterusnya, jom berinteraksi. Sembang-sembang denggi, ini satu lagi penyakit bawaan nyamuk yang penting juga selain daripada COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lain. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022 bermula jam 10 hingga 11 pagi. Secara langsung juga anda boleh tonton bersama dengan 4 tetamu hebat untuk kita bercakap berkenaan dengan pentingnya untuk kita mencegah denggi. Baik, seterusnya, Bantuan Keluarga Malaysia BKM 2020. Bantuan Keluarga Malaysia 2022. Permohonan baru kemaskini maklumat 1 hingga 31 Januari 2022. Anda boleh ikuti laman web yang tertera untuk mendapatkan maklumat lanjut sama ada anda layak atau tidak layak untuk menerima Bantuan Keluarga Malaysia 2022. Baik, hebahan tadi mengakhiri Pastikan Sahih untuk edisi hari ini 17 Januari 2022. 30 minit kita bersiaran. Kita mengharapkan anda mendapat maklumat yang sahih dan tidak menyebarkan berita tidak pasti kepada orang ramai. Terima kasih kerana menonton Pastikan Sahih. Terus berada dalam keadaan selamat dan juga semak janji temu anda untuk mendapatkan dos penggalak ataupun booster dose di klinik berdekatan anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.